Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk PDPR hari ini kita akan masuk subtopik 5.4, tajuknya lemak. So lemak ialah sejenis sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, unsur yang terdapat dalam lemak adalah serupa seperti alkohol, cuma yang membezakannya ialah struktur kimia, susunan kimia dia. Jadi kita tidak akan sentuh ke bahagian itu. Next. Lemak wujud dalam dua keadaan, iaitu pepejal dan cecair. Lemak yang wujud dalam keadaan pepejal pada suhu bilik ialah berasal daripada sumber haiwan. Sumber haiwan ialah contohnya seperti ayam, lembu, kambing dan ikan. Lemak yang dalam keadaan cecair dikenali sebagai minyak, dan minyak lazimnya berasal daripada sumber tumbuhan. Contoh sumber tumbuhan yang dimaksudkan ialah minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan minyak kacang soya. Seperti hidrokarbon, lemak juga dapat dibahagikan kepada dua jenis, lemak tepu dan lemak tak tepu. Dan jadual perbandingan ini anda boleh dapati daripada buku teks. Jadi kita tengok bersama-sama apakah itu persamaan di antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Yang pertama ialah dia mengandungi unsur seperti karbon, hidrogen dan oksigen. Dua-dua lemak tepu dan lemak tak tepu mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Ianya juga tidak larut dalam air dan sumber penting asid lemak dalam badan. Manakala daripada segi perbezaan, untuk lemak tepu sumbernya adalah berasal daripada haiwan, dan lemak tak tepu sumbernya adalah berasal daripada tumbuhan. Dan keadaan pada suhu bilik untuk lemak tepu ialah pepejal, manakala untuk lemak tak tepu ialah cair. Jadi setakat lebur untuk lemak tepu adalah lebih tinggi. Kenapa? Dia bermula daripada keadaan pepejal. Ingat, pepejal, cecair dan last sekali ialah gas. Jadi dia ambil masa sikit. Manakala untuk lemak tak tepu, dia dah dalam bentuk cecair. Jadi takat leburnya adalah rendah. Bagi bilangan atom hidrogen dalam molekul, lemak tepu bilangannya adalah maksimum. Kenapa? Sebab dia dah tepu, dah penuh. Manakala lemak tak tepu, dia belum maksimum. Dia masih ada ikatan ganda dua, dia masih boleh menyatukan ikatan. Jadi penambahan atom hidrogen ke dalam molekul untuk lemak tak tepu tak boleh. Kenapa? Sebab bilangan atom hidrogen tadi dah maksimum. Jadi dia tak boleh tambah lagi. Tapi untuk lemak tepu dia boleh. Kenapa? Sebab dia belum maksimum. Kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Lemak merupakan suatu komponen gizi seimbang yang penting dalam pemakanan manusia. Pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan, terutamanya lemak tepu, akan meningkatkan aras kolesterol dalam darah dan menjejaskan kesihatan. Lemak tepu adalah berasal dari sumber haiwan seperti keju, telur, mentega dan daging yang mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi. Kepentingan kolesterol di dalam badan manusia termasuklah untuk pembentukan membran sel badan, sintesis jus empedu, hormon seks serta penghasilan vitamin D pada kulit yang terdedah kepada cahaya matahari. Jadi, kolesterol yang berlebihan dalam darah dapat menjejaskan kesihatan manusia. Ada dua, satu ialah batu karang hempedu dan jaundice. Satu lagi ialah mendapan kolesterol pada bahagian dinding arteri dan atherosclerosis. Okey. Kita tengok kesan yang pertama, batu karang hempedu dan jaundice. Okey. Kolesterol berlebihan dalam darah akan membentuk batu karang hempedu yang menyekat salur hempedu. Dan salur hempedu tersekat boleh menyebabkan jaundice. Apa itu jaundice? Ini jaundice. Kalau nampak kulit dia kuning, dia macam demam kuning. Okey. Manakala yang dekat hempedu, seperti gambar rajah kat bawah ni,
akan nampak dia macam batu-batu garam tu. Itulah sebut sebagai batu karang. Kesan kedua ialah mendapan kolesterol pada dinding, pada bahagian dalam dinding arteri dan arteriosklerosis. Awak boleh tengok keratan rentas arteri yang sihat dan kesan arteriosklerosis pada arteri. Yang sebelah kiri ini, yang ini ialah yang sihat. Ini yang tidak sihat. So, kalau kamu nampak yang sihat, lumen normal, lumen yang ini, lumen ialah salur darah. Kamu akan nampak lumen dia luas. Tapi kalau ada mendapan kolesterol, kamu akan nampak lumen dia kecil saja. So, seperti contoh yang saya suka guna iaitu hose pipe. Apa jadi kalau kamu kecilkan lubang hose pipe bila air mengalir? Kamu akan nampak aliran air itu akan jadi lebih kuat. Sama juga kesnya dengan darah. Kalau salur darah ini dikecilkan, so aliran darah kamu akan kuat. So, kolesterol yang berkumpul dan termendap pada bahagian dinding arteri menyebabkan lumen arteri menjadi semakin sempit. Lumen arteri yang sempit ini akan mengganggu atau menyekat aliran darah dalam keadaan yang dikenali sebagai arteriosklerosis. Inilah arteriosklerosis, gambar sebelah kanan itu. Apa kesan arteriosklerosis? Yang pertama, dia boleh menyebabkan hipertensi ataupun kita sebut sebagai tekanan darah tinggi. Ia juga boleh menyebabkan stroke iaitu arteri pada menuju ke otak tersumbat atau pecah dan serangan jantung yang membawa maut. So, sini ada 3. 1, ini 2, ini 3 kesan dia. Okey. Langkah-langkah untuk mengelakkan masalah kesihatan yang disebabkan oleh kolesterol berlebihan dalam darah. Yang pertama, mengurangkan pengambilan lemak tepu dalam makanan. Dan kedua, mengambil lemak tak tepu yang dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah. So, ada kaedah lain yang anda boleh fikir. Yang logik boleh diterima. Contohnya, kamu buat bersenam. Bersenam berapa kali? Bersenam 3 kali seminggu. Berapa lama? 20 minit setiap sesi. Jadi, bersenam selama 3 kali seminggu selama 20 minit setiap sesi. Ataupun kamu boleh pergi ke hospital untuk mendapatkan nasihat kesihatan. Okay. So, itu saja setakat ini untuk PDPR hari ini. So, selamat tinggal.